A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, memerintah Anda, dan topik yang akan kita kupaskan dan kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik, itu wakaf ESNB, urus harta untuk bahagia dunia dan akhirat, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya silakan kepada penceramah sedikit maklumat berkaitan dengan perjalanan program kita pada hari ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, jangan malunya segan tuan-tuan, sila hantarkan di ruangan chat sekiranya anda berada di Zoom dan anda berada di FB Live di ruangan komen, dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-tuan dari kedua tersebut. Dan sekiranya masih ada masa, insya-Allah soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang kedua, tuan-tuan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklumat dan balas yang diminta, baik QR code juga link yang akan dipaparkan nanti. Dan seperti biasa dalam program sama-sama SMB ni, kalau tak ada hadiah tak menarik rasanya. Jadi di akhir sesi kita akan adakan sesi pop quiz ya. 3 soalan mudah akan dibukakan di skrin. Dan bagi mencari pop quiz ini, tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terbatas. Dan pemenang, setiap menang akan menerima cenderan hati dari SMB. Itu berupa voucher, tambahan tes Enggo bernilai RM15 seorang email yang teman telah daftarkan. Alright. Okey, terima kasih kami hingga sebelum sesi, dan kita akan bersama dengan penceramah kita sedikit. Saya kupaskan biodata penceramah kita, iaitu Encik Muakkar Abdul Karim telah berkhidmat dengan kumpulan permodalan Semberhad lebih daripada 32 tahun ya. Pernah bertugas di Jabatan Pembangunan Usahawan, Sumber Manusia, Jabatan Pemasaran, Jabatan Operasi Unit Amanah, dan pengurus cawangan di ESNB Alustar dan juga di Ipoh Perak. Wow, tidak pengalaman beliau. Sekarang bertugas di bahagian Unit Amanah dan ESNB Wakalah Sdn Berhad. Ya, beliau berlulusan Econ Honds University Malaya. Memiliki sertifikat Financial Planner CFP, FPAM dan Register Financial Planning RFPM FPC. Itu dia saudara Cik Muakkar kita. Okey, kita bersama dengan Cik Muakkar. Assalamualaikum Cik Muakkar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat nampaknya. Alhamdulillah. Kini berada di Kuala Lumpur apa ni Cik Muakkar? Di Ipoh. Di Ipoh. Di Ipoh. Jangan silap. Kita di Ipoh dah pula. Okey, maka pada pagi ini kita berdengar dengan warga pendengar kita dalam dua aplikasi Zoom dan juga di FB. Kita kongsikan dengan wakaf ESNB, urus harta untuk bahagia dunia dan akhirat. Silakan Cik Muakkar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Zaki kerana memberi peluang pada pihak SMB Wakalah khususnya untuk bersama-sama pada pagi ini berkongsi maklumat khususnya tentang wakaf SMB yang telah kita lancarkan pada tahun lepas. Okey, untuk menjematkan masa saya terus kepada slide. Okey, objektif pada pagi ini iaitu satu, saya nak berkongsi tentang konsep wakaf itu sendiri ya. Kedua ialah pendedahan tentang maklumat berkenaan latar belakang penubuhan SMB penubuhan SMB Wakalah dan juga dari segi operasinya, dan yang akhirnya ialah berkongsi tentang kelebihan wakaf SMB dan apa kaitannya untuk kita menguruskan harta dan juga untuk bahagia di dunia dan juga akhirat ya, dengan menggunakan konsep perancangan kewangan apa yang mengenal struktur korporat SMB Wakalah itu sendiri, konsep wakaf ya, perbezaan keempat ialah perbezaan wakaf, zakat dan sedekah. Saya akan terangkan sedikit ya. Kemudian kebaikan melaksanakan wakaf, konsep dan ciri-ciri wakaf SMB ya, cara berwakaf dengan SMB menggunakan wakaf SMB, dan akhir sekali sesi soal jawab lah ya. Okey, dari segi pengenalan tentang SMB Wakalah ya, SMB telah dilantik, Wakalah telah dilantik sebagai mutawali dari segi oleh Majlis Agama Islam dan Persekutuan, iaitu sebagai
SMB Wakalah ni adalah sebagai syarikat milik penuh SMB, 100% milik penuh SMB, yang telah mendapat pelantikan daripada Majlis Agama Islam dan Persekutuan untuk bertindak sebagai mutawali bagi mengumpul, mengurus dan mengagihkan dana wakaf. Maksudnya di sini SMB Wakalah telah dilantik sebagai pentadbir aset wakaf, di mana kita boleh mengumpul dan mengurus serta mengagihkan dana-dana wakaf tadi melalui apa dividen yang kita dapat. Ini akan sekian, Kemudian wakaf, apa sifat wakaf SMB Wakalah ialah iaitu dia bersikap muabad, di mana wakaf SMB adalah dia bersifat kekal, di mana unit-unit yang telah berjaya diwakafkan tidak boleh dipulangkan semula, dibatalkan atau dibuat pindaan kerana sudah tidak menjadi milik pewakaf itu sendiri. Maksudnya setelah kita berwakaf, bila berlakunya kematian, waris-waris tidak boleh tuntut lagi. Inilah dikata waris atau mana-mana pihak lah tidak boleh menuntut balik apa yang telah diwakafkan, khususnya unit-unit amanah lah. Okey, dari segi ini pula Majlis Agama Islam dan Persekutuan adalah sebagai pemegang amanah, di mana unit amanah SMB yang telah diwakafkan akan dipindah milik kepada SMB Wakalah akaun Majlis Agama Islam dan Persekutuan, iaitu Majlis Agama Islam dan Persekutuan ini adalah sebagai pemegang amanahnya secara serta-merta dan akan terus dilaburkan. Maksud di sini Majlis Agama Islam dan Persekutuan ni pun sebenarnya dia ada akaun sebagaimana akaun pelabur-pelabur individu yang lain di dalam produk-produk SMB. Maksudnya Majlis Agama Islam ni ada akaun SB, ada akaun SB2, ada akaun SM dan sebagainya. Apa saja akaun produk-produk yang ada di dalam produk-produk dalam ASMB, Majlis Agama Islam juga ada akaun-akaun tersebut. Iaitu sebab itu kita boleh memindahkan unit-unit amanah yang apa yang ada di dalam daripada pelabur-pelabur tadi kepada dalam akaun Majlis Agama Islam dan Persekutuan sebagai pemegang amanah. Okey, tarikh pendaftaran syarikat ni amanah SMB Wakalah ni sebenarnya telah didaftarkan pada 25 Januari, ni sikit latar belakang lah, Januari 2021, tahun kewangannya berakhir pada 31 Disember. Di segi tanggungjawabnya ialah menyediakan perkhidmatan wakaf kepada pemegang unit SMB, menguruskan projek wakaf dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Jenis pelantikan ialah mutawali, di mana SMB Wakalah bertanggungjawab mengutip, mentadbir, mengagihkan dana wakaf yang terkumpul. Ini nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiganya, wakaf SMB dilancarkan secara resminya pada 19 November 2021, yang tahun lalu. Dan cara mendaftar wakaf ialah di cawangan SMB buat masa ini, di cawangan SMB di seluruh negara melalui portal dan juga aplikasi MySMB. Okey, untuk dari segi struktur korporatnya pula, SMB Wakalah ni adalah merupakan anak syarikat milik penuh SMB. Kita tahu SMB ni mempunyai, setakat ini ada 16 produk di SMB, termasuklah SB, SB2, SB3 dan sebagainya. Ada yang berharga tetap dan ada juga yang berharga berubah. Dan tugas SMB ni sebagaimana kita tahu iaitu memasarkan, menguruskan unit amanah dan mengagihkan pendapatan kepada, mengagihkan dividen maksudnya kepada semua pemegang unit yang layak. Dan SMB ni pula adalah anak syarikat milik penuh PNB, iaitu sebuah syarikat pengurusan pelaburan yang terbesar saya rasa setakat ni yang di Malaysia, yang menguruskan dana-dana di mana yang dikumpulkan oleh SMB diserahkan kepada PNB untuk dilaburkan dan mendapat pulangan
yang pulangan itulah yang diagihkan kepada pemegang unit, ya. Dan SMB wakalah ni telah pun dilantik sebagai mutawali oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ya, untuk sebagaimana yang dijelaskan tadi, itu kita boleh mengumpulkan, ya, mentadbir, melaburkan dan seterusnya, mengagihkan dana-dana wakaf tadi mengikut kelulusan daripada Jawatankuasa Pengagihan Bersama SMB Majlis Agama Islam, ya, Wilayah Persekutuan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini adalah pemegang amanah sahaja kepada unit-unit aset wakaf tadi, ya, unit amanah yang telah kita pewakaf-wakaf serahkan tadi, bersetuju untuk wakafkan. Maknanya unit amanah mereka akan dipindah kepada pemegang, kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini adalah pemegang amanah, ya. Majlis Agama Islam sebenarnya dia tidak boleh untuk mengeluarkan unit amanah tersebut yang telah diwakafkan, dan masuklah SMB wakalah. Sebab apa? Ia telah kita cuma adalah sebagai pemegang unit sahaja, pemegang amanah sahaja. Jawatankuasa untuk di segi pengagihan pula, dari segi struktur pengagihan pula, kita ada satu jawatankuasa pengagihan bersama, iaitu SMB dan Majlis Agama Islam, di mana jawatankuasa ini bertanggungjawab dari segi memilih projek-projek dan buat keputusan pengagihan berdasarkan kepada rangka kerja agihan wakaf yang akan dibangunkan, ya. Dan pihak-pihak yang berkenaan boleh memohon, melalui semua permohonan untuk projek wakaf akan melalui jawatankuasa ini. Jawatankuasa inilah yang akan bermesyarat, membincangkan sama ada projek-projek ini boleh dilaksanakan untuk sama ada sesuai atau tidak, dan ia juga bergantung kepada berapa bajet yang kita ada lah, ya. Okey, seterusnya. Konsep wakaf, apakah itu wakaf, ya? Dari segi bahasanya, wakaf sebagaimana yang tadi ada iklan, ya, Tan Sri Daud Bakar telah menyatakan, dari segi bahasanya iaitu berhenti, menahan atau menghalang, ya. Dari segi istilahnya, apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf atau harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping sumber fizikalnya dikekalkan untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah SWT. Ya, itu dari segi maksud yang berhenti, menahan dan menghalang tadilah di segi bahasanya. Dalil wakaf ni dalam surah Al-Baqarah ayat 261, di segi terjemahannya, perumpamaan infak yang dikeluarkan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh, menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi setiap yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya, ya. Ini maksudnya, ya, bila seseorang itu berwakaf, berinfak, ya, insya-Allah Allah akan ibarat seperti satu biji tadi tumbuh benih, mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkai itu mengeluarkan 100 biji, ya. Ibaratnya macam 700 kali ganda lah, ya. Ini janji Allah, ya. Okey, jenis wakaf am, iaitu para pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus, ya. Ini untuk makluman, wakaf SMB adalah wakaf am, di mana kita ada menetapkan bidang-bidang sektor-sektor tertentu, tetapi kita tidak tetapkan, maknanya pewakaf tidak boleh menentukan apakah wakaf khas yang dia nak. Maksudnya wakaf khas ni maksudnya pewakaf mewakafkan bagi tujuan tertentu seperti membina masjid,
sekolah agama, tanah kuburan dan sebagainya. Tetapi untuk wakaf SMB adalah wakaf am. Okey, apakah beza wakaf, sedekah dan zakat? Okey, maksudnya wakaf ini ialah menahan harta yang boleh diambil dari manfaat berserta mengekalkan sifat fizikal harta tersebut. Manakala sedekah pula harta yang diberikan kepada golongan yang memerlukan. Zakat pula ialah mengeluarkan harta tertentu pada kadar yang tertentu mengikut syarat tertentu kepada golongan yang tertentu. Dari segi hukumnya, hukum wakaf ini dan sedekah ini tidak wajib, namun digalakkan sebab dia mendapat keredaan Allah SWT, dan Allah menjanjikan pahala yang besar sebenarnya untuk wakaf dan sedekah ni. Bagi zakat pula adalah wajib. Zakat adalah wajib. Dari segi tempoh masa boleh dilakukan untuk wakaf dan sedekah ni boleh dilakukan bila-bila masa, manakala zakat ialah setelah cukup haul dan nisab. Maknanya zakat ni ada tempoh tertentu, ada jumlah yang tertentu, dan sekiranya cukup syaratnya, seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Ini berbeza dengan wakaf dan sedekah, boleh dilakukan bila-bila masa, maksudnya kalau dia mampu, ada lebih rezeki, bolehlah dia berwakaf dan bersedekah dan berkongsi rezeki dengan orang lain. Dari segi penerimaan dan pembahagiannya, manfaat wakaf ini disalurkan kepada tujuan yang ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara sedekah ni pula diberi atas tujuan-tujuan yang tertentu. Zakat terkumpul disalurkan kepada para asnaf penerima zakat. Zakat ni dah ditentukan golongan yang tertentu dan siapa yang layak. Kesan kepada harta asal, harta bagi wakaf, harta asal wakaf kekal dan hanya manfaat akan disalurkan, manakala sedekah, harta yang disedekahkan dipindah milik kepada penerima. Zakat terkumpul disalurkan terus kepada asnaf. Ini perbezaan antara wakaf, sedekah dan zakat. Okey, dari segi kebaikan melaksanakan wakaf, pahala yang berterusan. Pertamanya, bila kita melaksanakan wakaf, kita akan insya-Allah akan mendapat pahala berterusan, iaitu amalan wakaf, berwakaf meletakkan Allah SWT sebagai keutamaan. Kita sebenarnya bila kita berwakaf, kita telah memindah milikkan harta kita tu di bawah, meletakkan di bawah Allah SWT, penjagaan Allah SWT. Jadi Allah SWT menjadikan wakaf sebagai satu-satunya ibadah yang mana pahalanya berterusan, sampai bila-bila selagi mana harta wakaf itu dimanfaatkan. Maksudnya sekiranya kita berwakaf, selagi mana harta itu digunakan oleh masyarakat, dan memberi manfaat kepada masyarakat, selagi itulah pahalanya akan berterusan, sampai bila-bila. Okey, keduanya membantu yang memerlu. Wakaf yang dilaksanakan akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan dan dapat membantu mereka dalam kehidupan seharian. Ini kebaikan yang kedua. Yang ketiganya membina masyarakat melalui wakaf yang dilaksanakan. Manfaat wakaf dapat disalurkan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi yang akan menjana pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang keempatnya, dari segi kebaikan wakaf ini ialah meningkatkan taraf sosioekonomi, di mana di samping itu dana wakaf yang disalurkan kepada aktiviti pendidikan dan pemeriksaan komuniti dapat diteruskan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey, ini kita yang segmen yang seterusnya iaitu konsep wakaf SMB. Yang ini terus berkaitan dengan SMB wakalah. Okey, bagaimana konsep wakaf SMB ialah
di mana pelabur-pelabur yang ataupun pelabur kita pemegang unit yang dah ada akaun dengan SMB, khususnya akaun dewasa, mereka sama ada dana tetap ataupun dana harga berubah, sama ada yang silam atau harga hadapan. Dana harga berubah ni SMB ada dua jenis, iaitu satu harga yang tetap, harga silam iaitu historical pricing, dan satu lagi forward pricing. Harga tetap macam contoh SB, SB2, SM dan sebagainya. Ada 6 produk harga tetap. Manakala harga berubah ni, harga silam seperti SN, SN1, harga hadapan ni produk-produk yang barulah, SMB Equity, SN Equity Global dan sebagainya. Ini harga yang forward pricing. Bagi mereka ini yang telah ada akaun, mereka boleh berwakaf dengan memindahkan unit-unit ini kepada SMB Wakalah, setuju, di mana akaun tu akaun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana kita telah wujudkan akaun tu. Contohnya kalau di SMB ni ada 16 produk sebagaimana yang saya nyatakan tadi, semua 6 harga tetap dan 10 lagi harga berubah. Semua akaun-akaun ini ada di dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bila kita mewakafkan, seorang pemegang unit itu mewakafkan unit amanah ini sebagai SMB, wakalah adalah sebagai pengutip ataupun pengurus dan mengagihkan kepada dana wakaf terkumpul. Apa yang kita agihkan ialah cuma dividen saja. Maknanya bila seseorang itu pemegang unit ini melaksanakan wakaf di SMB, unit pokok itu tidak akan disentuh langsung. Dia tidak akan ada, misalnya dia berwakaf minimum 1,000, minimum 1,000. Bila dia berwakaf 1,000 ni tidak akan diusik sampai bila-bila. Contohnya kalau dia pemegang unit SB, dia nak mewakafkan 1,000 unit. 1,000 unit ini dipindah ke dalam akaun Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan 1,000 unit ini tidak akan diusik. Apa yang kita ambil ialah daripada dividen dia saja. Contohnya kalau tahun kewangan ASB adalah pada 31 Disember, pada biasanya 2 hari bulan, kita dapat dividen 1 hari bulan, dah tahu dividen, dan dividen itu saja yang akan dipindahkan kepada yang akan kita ambil untuk tujuan wakaf. Maksudnya pokok itu akan kekal selama-lamanya dalam selagi adanya ASMB dan juga selagi adanya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maksudnya kita cuma ambil dividen saja. Contohnya kalau katalah kita mewakafkan, saya ambil contohlah, kalau kita mewakafkan 1,000 itu minimum. Contoh, kita ambillah 10,000. 10,000, katalah dividen SB itu 5%, yang terbaru 5%. 5% maksudnya 10,000 dapat 500 dividen. Dividen tu lah yang akan 500 itulah akan digunakan bagi tujuan wakaf. Tapi sebelum tu dia ada yuran, yuran mutawali 5%, yuran SMB wakalah, yuran pengurusan 6.5%. Maksudnya kita akan ambil 11.5% dan baki itulah yang akan digunakan untuk tujuan wakaf. Wakaf yang kita kena pasti ada beberapa sektor, iaitu pertamanya sektor kesihatan, sektor pendidikan, perkasaan ekonomi, komuniti dan bantuan kemanusiaan. Jadi itulah kelebihannya wakaf SB ini. Maksudnya kan, bila kita mewakafkan unit amanah kita, dan pelaburan pokok prinsipalnya, pelaburan yang kita wakaf itu kita tidak akan usik dan dia juga tidak dikenakan apa-apa yuran atau apa-apa bayaran. Cuma yuran yang kita kenakan ialah daripada dividennya setelah
mendapat dividen daripada pelaburan itu tersebut. Jadi inilah satu keunikannya di mana kalau kita ambil kiralah kita contoh saya kata tadi 10,000 yang kita wakafkan, dividennya 500 setahun. Kalau kita kiralah secara terkumpulnya 20 tahun dia akan jadi 10,000 dah. Maksudnya 10,000 masih ada dan yang kita wakaf pun dah 10,000. Dan kalau katalah 40 tahun dia dah jadi 20,000. Sedangkan yang asal yang kita wakaf tadi cuma 10,000 saja. Dan wakaf kita dah jadi 20,000. Kalau 100 tahun maksudnya dah 50,000. Ini berbeza dengan wakaf-wakaf tradisional yang lain. Wakaf-wakaf yang terdahulu di mana kalau kita mewakafkan 10,000 maksudnya 10,000 tu digunakanlah untuk tujuan tertentu. Dan ada juga yuran, biasanya NGO dan sebagainya ada juga mengambil yuran daripada yang kita wakafkan sebenarnya. Kalau dan katalah kita dah guna 10,000 tu untuk tujuan tertentu dan katalah dah buat satu projek, katakan kita buatlah beli aircon lah katakan, beli aircon. Katalah 5 unit aircon kita wakafkan di masjid atau di mana-mana. Aircon tu berapa lama boleh tahan? Katalah 10 tahun. Selepas 10 tahun habis. Maknanya dah orang lain akan menggantikan aircon yang baru pula. Maknanya manfaat yang asal tadi dah tak ada. Tapi berbeza dengan wakaf yang kita buat melalui unit amanah ni, melalui dividen, di mana setiap tahun akan mengalir kita punya wakaf itu ke dalam sektor-sektor yang telah kita kenal pasti ini. Cuma mungkin tidaklah sekali 10,000, dia akan berterusan melalui dividen tadi dan tidak putus walaupun kita telah meninggal dunia. Berbeza dengan wakaf yang saya ambil contoh tadi, kalau kita dah meninggal dunia, dah tak ada dah nak bagi lagi dah, tak ada ni maknanya dah terputuslah kita punya sumbangan tu. Tetapi yang ini walaupun kita dah tak ada, tetapi dividen masih ada, pelaburan kita masih menjana pendapatan dan dividen masih dikeluarkan dan makna wakaf kita akan berterusan. Itu maksudnya kalau 100 tahun boleh sampai 200 tahun dan sebagainya berterusan. Kita harap dia akan terus sampai bila-bila. Selagi adanya PMB, selagi adanya SMB dan selagi adanya Majlis Agama Islam Sultan, selagi itulah wakaf ini akan berterusan. Cuma dan peagihannya pula adalah lebih merata. Kita tidak tumpukan kepada satu-satu projek saja. Contohlah kalau dividen yang dikeluarkan tu dapat 500 tadi setelah ditolak dengan yuran pengurusan, maknanya kita mungkin akan ada kalau 500, 300-400 lebih lah, 400, lebih kurang 442 setelah ditolak yuran, mungkin 100 dalam bidang kesihatan, 100 lagi dalam bidang pendidikan, 100 lagi adalah dalam pemekasan komuniti dan baki itu mungkin dalam bantuan kemanusiaan. Maknanya peagihan itu merata dan meluas dan tidak semestinya wakaf ini sebab SMB Wakalah telah mendapat mandat dan untuk mengagihkan dana wakaf ini ke seluruh Malaysia. Maksudnya bila kita mengagihkan dapat dividen tadi, projek diluluskan dan pihak SMB Wakalah bertanggungjawab untuk mengagihkan semua dana-dana wakaf tadi ke seluruh negara. Maksudnya termasuk Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, di mana-mana saja mengikut sektor-sektor yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pemilihan nanti. Jadi dia meluas di seluruh negara, yang keduanya dalam pelbagai sektor. Cuma kita tak tahu di mana jumlah wakaf kita, di mana jumlahnya mungkin sikit-sikit, tapi
bila dikumpulkan dari semua pelabur-pelabur tadi, pewakaf-wakaf kita, jumlahnya besar, maka banyaklah projek yang kita boleh laksanakan dengan sumbangan daripada setiap pewakaf tadi. Ada sumbangan walaupun RM1, RM2 dan sebagainya dalam setiap wakaf. Jadi yang ini saya rasa satu yang unik yang ada di SMB Wakalah dan ini kita tidak tertumpu kepada satu-satu projek saja, dan jumlah wakaf kita walaupun kita kecil katanya, tetapi manfaatnya yang kita dapat sebarkan lebih luas di segi tempat yang kita boleh sebarkan dan juga sektor-sektor yang kita boleh berwakaf. Okey, ini wakaf SMB tadi sebagaimana yang telah dijelaskan dari segi produk featuresnya, dari segi perkhidmatan wakaf itu SMB sendiri, itu sebagaimana yang dijelaskan. Wakaf SMB adalah wakaf bersifat kekal, mana unit yang telah diwakafkan tidak boleh dipulangkan semula, dibatalkan atau dibuat pindahan. Sebab tu bila kita nak berwakaf, namanya wakaf SMB ni, bila kita dah berniat dan kita telah laksanakan, kita tak boleh nak tarik balik dah. Sebab tu sebelum kita nak berwakaf, kita kenalah muhasabah diri, kenalah fikir habis-habis, sebab bila kita telah laksanakan wakaf ni, memang kita tak boleh tarik balik. Malahan kalau kita meninggal dunia sekalipun, waris-waris kita tak boleh nak claim, tak boleh nak tuntut. Sebenarnya tak boleh tuntut pun, sebab bila kita laksanakan wakaf kita ni, dia telah pun dipindahkan ke dalam akaun Majlis Agama Islam Wilayah Tuan. Dia tak nampak dah, waris kita tak nampak dah duit tu. Dulu katalah sebelum ayahnya meninggal, ayahnya ada 100,000, tapi dia telah mewakafkan sebanyak 30,000. 30,000 itu sebenarnya telah pun dikeluarkan daripada akaun pemegang unit tadi. Telah dipindah dalam akaun Majlis Agama Islam Wilayah Tuan. Dan pemegang unit tak nampak pun, unit yang ada dalam tu tinggallah 70,000 saja. Jadi memang waris datang tuntut pun, kalau ada masa tu berlaku kematian, waris boleh tuntut yang 70,000 saja. Itu saja yang dia nampak. Yang 30,000 dah tak ada dah. Jadi memang kalau sekiranya waris pun tak boleh tuntut, kalau katalah, kecuali saya rasa kalau berlakunya ada arahan mahkamah sebagainya, itu terpulang kepada masa itulah pada pembicaraan dan sebagainya. Tetapi dari segi hukumnya, kalau waris sendiri nak tuntut atau pemilik tu sendiri nak tuntut balik, memang tak boleh dah. Itu wakaf ini ialah wakaf kekal. Jadi sebab itu sebelum kita nak laksanakan wakaf, kita kena berfikirlah sehabis-habisnya, lepas tu baru laksanakan. Jadi syarat wakaf untuk SMB ni, wakaf SMB ni mestilah berumur 18 tahun ke atas, dan syaratnya mesti ada akaun SMB. Kalau dia tidak ada akaun lagi, dia nak berwakaf, contohnya dia tak ada akaun tapi dia ada duit di tempat lain, dia ada duit di bank, ada, ataupun dia jual rumah, jual tanah, dia nak wakafkan tanah pun sedikit, tetapi dia nak berwakaf. Jadi dia jual tanah yang sedikit tu dan dia nak wakaf duit sebahagian atau semuanya, dia bolehlah kena buka akaun SMB dulu. Salah satu produk, tak kisahlah apa-apa produk pun, dia buka akaun itu dan barulah dia boleh berwakaf. Jadi saya di sini pun saya nak bagi tahu, kalau kita nak berwakaf, menggunakan produk SMB ini, pilihlah produk-produk yang memang ada mengagihkan dividen, mengeluarkan dividen. Maksud saya, kita pilihlah produk yang mana dividen yang setakat ini berdasarkan track recordnya, berdasarkan sejarahnya ada mengeluarkan dividen, dan dividen yang tertinggilah kita bagi. Itu yang terbaik. Sebab apa yang kita wakaf ni adalah melalui dividennya saja. Kalau tidak ada dividen, maknanya tidak adalah manfaatnya. Tidak guna kita wakaf kalau
dividen tidak ada, kan? Jadi sebab itu sebelum kita nak berwakaf, kalau boleh, kalau belum ada akaun ataupun dah ada akaun, ya, kita pergi ke kaunter, tanyalah dengan pegawai kaunter kita, tanyalah perunding keuangan kita yang ada di SMB ni, ya. Dan saya nak berwakaf, tetapi produk mana yang terbaik, ya, yang boleh, yang berjana, yang mengeluarkan dividen. Sebab apa? Kalau kita mewakafkan unit amanah yang memberi dividen yang rendah ataupun tidak ada dividen, contohnya, ya, ini akan merugikan kita baliklah. Sebab apa? Wakaf SMB, konsep dia adalah wakaf dividen itu sendiri, ya. Maknanya kalau ada peragian pendapatan, peragian pendapatan itulah sahaja yang akan digunakan untuk tujuan wakaf, ya. Kalau kita wakaf contoh produk, yang harga berubah tu, walaupun harga dia naik tinggi mana sekalipun, naiklah sehingga kita wakafkan nilai dia RM1, besok naik RM2, tetapi kita tak boleh ambil prinsipal tu, kita cuma wakafkan ambil dividen sahaja. Jadi walaupun dia naik nilainya berganda-ganda, tetapi dia masih kekal di dalam akaun prinsipal tu, di dalam akaun Majlis Agama Islam. Tapi kita tak boleh ambil yang tu sebab konsep pelaburan kita adalah melalui dividen sahaja, Jadi bagi mereka yang dah ada akaun, mereka bolehlah terus berwakaf. Kalau nak berwakaf, terus datang kaunter, tak perlu bawa apa pun, cuma bawa kad pengenalan saja, boleh terus berwakaf, Dan kalau ada borang disediakan, boleh isi borang, dan kalau katalah kalau sebenarnya kalau tidak isi borang pun masih boleh berwakaf, Yang penting sekali bawa kad pengenalan, dan telah ada akaun. Kalau tak ada akaun, buka akaun dulu, dan masukkan duit dulu dalam akaun tu, lepas tu bolehlah berwakaf. Kalau dia bawa tunai, nak berwakaf tunai terus di kaunter, itu memang kita tak boleh terima. Sebab apa yang kita boleh terima cuma ialah melalui unit amanah. Sebab apa? Bila dah akaun yang dalam unit amanah itu, itulah akaun yang akan kita pindahkan berapa yang dia nak wakaf. Contoh nak wakaf RM10,000, nak wakaf RM2,000, RM3,000 ke, itulah jumlah yang akan dipindahkan ke dalam akaun Majlis Agama Islam Persekutuan, iaitu sebagai pemegang amanahnya. Dan dia akan kekal di situ sehingga bila-bila, cuma apa yang kita keluar ialah dividennya sahaja. Sebab itu kalau kita nak berwakaf, kenalah pilih unit amanah yang memang ada dari sejarahnya mengeluarkan dividen. Tapi untuk makluman semua saudara-saudari, setakat ini semua unit amanah SMB mengeluarkan dividen. Setakat ini, semua mengeluarkan dividen. Cuma jumlahnya berbeza-beza. Itu saja. Jadi pilihlah unit amanah yang memberi dividen yang tertinggi sebaik-baiknya, dan itulah yang menentukan berapa banyak yang kita dapat wakaf setiap tahun. Okey. Had minima tadi saya dah cerita, 1,000, tetapi tiada had maksima. Maksudnya kalau kita nak berwakaf, kita ada 900 unit saja dalam ASB contohnya, nak wakaf juga tak boleh, kena genapkan 1,000 dulu, baru boleh wakafkan 1,000 tu. Jadi dari segi jumlah maksima tidak ada masalah. Kalau dia ada, kata dia datang, dia dah ada 200,000, dia nak wakafkan semua sekali, boleh, tak ada masalah. Cuma buat masa ini kita ada had, ada had sikit, di mana kalau dia baru buka akaun, dia nak berwakafkan semua sekali, maksudnya unit boleh beli selepas tu dia dah tak layak dah buat masa ni. Tapi dia masa akan datang mungkin ada perubahan lah. Maksudnya bila dia transfer, maknanya bila dia nak masuk balik mungkin boleh. Tapi buat masa ni, kalau dia dah wakafkan keseluruhan SB dia dan kelayakannya telah penuh, buat masa ni dia nak masuk balik dalam unit amanah tu dah tak boleh dah. Contohnya dia baru buka lah akaun ini 200,000, lepas tu besok dia datang, dia nak wakafkan 200,000 dalam SB,
maksudnya dia tak boleh masuk SB dah. Dia kenalah pilih produk lain, iaitu mungkin SB2 pula. Tapi buat masa ini, di masa akan datang, kita saya tak pasti lagi, sama ada dibuka balik dan sebagainya. Okey, dari segi yuran, ini saya dah jelas tadi, yuran kita tak ambil daripada pokok. Maknanya bila kita mewakafkan unit amanah kita, pindah ke dalam akaun Majlis Agama Islam yang Persekutuan, contohlah wakaf tadi 10,000, 10,000 tu akan pindah solid ke dalam akaun tu dan kita tidak akan sentuh walau 1 sen pun daripada situ. Apa yang kita ambil ialah daripada dividen tu saja. Dividennya, contoh saya kata tadi, kalau dividen dia 500 kan, 5% 10,000 tadi, maknanya 6.5% yuran pentadbiran diambil oleh SMB Wakalah, 5% yuran mutawali, yang ini kita bagi kepada Majlis Agama Islam, dan ada juga yuran pentadbiran, ini kita ambil daripada dividen atau manfaat terkumpul, bukan bukan kita ambil sesuatu, maknanya daripada yang terkumpul tu setiap tahun kita akan ambil RM15 yuran ini. Maksudnya contohnya lah, contohnya kalau katalah dividennya 100,000, 100,000 dividen, 100,000, contoh kalau dividennya 100,000, yuran pentadbiran, yuran mutawali 11.5%, dua-dua kita campur, kita tolak 11,500, dan katalah daripada dividen yang 100,000 tu ada 10 orang pemegang unit, pemegang unit. Jadi kita tolak lagi 150. Maknanya 88,350 tu, kita itu akan kita wakaf untuk projek-projek wakaf. Jadi dia bukan ambil setiap daripada setiap akaun. Contohlah kalau saya berwakaf daripada SB, daripada SB2 saya ada Amanah Saham Satu Malaysia misalnya, atau wawasan, saya wakafkan semua unit amanah tadi. Kita cuma ambil satu sahaja, berdasarkan bilangan individu pewakaf, bukan bilangan berapa daripada produk-produk ataupun produk-produk yang diwakafkan. Ini yuran ini kita ambil daripada dana manfaat yang terkumpul, kita ambil setiap orang tu RM15, tetapi kita ambil setahun sekali. Okey, kelebihan wakaf SMB, tadi dalam video pun ada sebut, tak apalah saya ulang lagi, iaitu wakaf yang berkekalan, wakaf kita ni wakaf pokok yang akan terus berkekalan dan menjana pulangan, pulangan itulah yang akan kita salurkan kepada projek-projek yang kita kenal pasti. Jadi untuk makluman saudara-saudari, siapa yang berwakaf guna produk SMB ni, mereka juga layak mendapat potongan cukai pendapatan. Jadi cukai pendapatan sebanyak 10% daripada agregat pendapatan bercukai mereka. Maksudnya ini dalam subsection 44/11C, atas cukai 1967, kita telah mendapat perusahaan daripada Kementerian Kewangan dan juga lembaga hasil dalam negeri, di mana siapa yang berwakaf, mereka layak untuk mendapat potongan cukai. Contohnya, kalaulah pendapatan bercukai dia 100,000, dan dia juga telah mewakafkan 10,000 ke dalam melalui produk SMB tadi, ke dalam wakaf SMB, maksudnya 100,000 tadi boleh tolak 10,000 daripada ni. Maksudnya sekiranya dia tidak ada membuat wakaf yang lain ataupun derma yang diluluskan, semata-mata dia buat wakaf SMB saja, maknanya 100,000 tadi tolak 10,000, maknanya pendapatan bercukainya adalah 90,000 saja. Jadi ini salah satu faedah yang secara langsung kita dapat bila kita berwakaf dengan SMB Wakalah.
dengan wakaf SMB ni. Maksudnya contohlah kalau 1,000 tadi mungkin cukainya kalau tanpa diwakaf tadi mungkin cukainya 15% atau 12%. Tapi bila ada tolaknya potongan daripada sebab dia berwakaf tadi, cukainya mungkin satu jumlahnya dah berkurangan, mungkin bracket cukainya pun juga menurut turun ya. Daripada 12 tadi mungkin turun 10% kan. Jadi itu antara faedah-faedah yang dia akan dapat terus daripada berwakaf dengan SMB wakalah ni. Lagi satu dari segi keterbukaan. Dan untuk wakaf SMB ni kita tidak menghadkan kepada orang Muslim saja. Bukan Muslim pun boleh mewakafkan unit amanah mereka ke dalam wakaf SMB ni. Sebab untuk makluman tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, masa ni ada beberapa orang, saya tak pasti berapa orang, tapi yang saya tahu paling kurang pun ada dekat juga 5-6 orang yang berwakaf, yang bukan Muslim, berwakaf dengan kita, dan saya tanya dia sendiri, kenapa dia nak berwakaf dengan kita. Pertama dia kata sebab satu ialah dapat potongan cukai. Yang kedua sebab dia kata kita ni telus. Sebab apa? Nanti saya akan saya jelaskan. Setiap orang yang wakaf ni dia akan dapat penyata tahunan. Dia akan dapat penyata tahunan di mana berapakah dividen yang dia terima, dan dividen tu berapa yang kita dapat tadi yang kita untuk diwakafkan, tolak yuran dan sebagainya, dan berapa jumlah bersih yang digunakan untuk tujuan wakaf. Dan tempat-tempat wakaf juga dia kata tidak semestinya masjid ataupun surau atau tempat ni. Kita ada buat dalam sektor kesihatan, pendidikan, dan sektor-sektor ini guna sama oleh semua kaum. Semua kaum guna. Kalau katalah kita buat satu bagi mesin dialisis contohnya, non-Muslim pun guna mesin yang sama kalau mereka memerlukan, kan. Kita beli peralatan untuk sekolah misalnya. Sekolah tu ada juga yang non-Muslim. Mereka juga mendapat manfaat di situ. Dan apa yang saya dapat makluman daripada mereka, mereka kata kalau dia derma pun sama juga untuk tujuan charity. Malahan kadang-kadang derma tu mereka tak tahu pun ke mana pergi duit tu, betul ke dibeli ke tidak. Tetapi dalam wakaf SMB ni kita bagi tahu dapat penyata tahunan, dan dalam masa sama kita juga mengeluarkan laporan tahunan, di mana mereka boleh menyemak, boleh tengok di manakah duit-duit dana wakaf ini disalurkan. Ini semua bagi pewakaf-wakaf nanti mereka boleh lihat sendiri. Jadi sebab itu pada mereka dia kata ini kita tempat telus, mereka boleh tahu ke mana dana itu digunakan, dan mereka berwakaf. Malahan dia cakap kalau dia ada duit lagi dia akan berwakaf lagi. Ini saya secara langsung saya bercakap dengan pewakaf yang bukan Muslim. Sebab dia kata ini sebab apa? Sebab kita teluslah dia kata. Okey, lagi satu kelebihan wakaf SMB ni, bila kita berwakaf saja, buat saja urus niaga sama ada di kaunter ataupun gunakan portal app, kita automatik dapat resit. Resit wakaf ni lah sebenarnya yang digunakan bagi tujuan untuk mendapat potongan cukai lembaga hasil dalam negeri. Sebab itu sekiranya kita masih bekerja, masih kena membayar cukai, jadi bila dapat resit ni, dapat email sebab masa ni kita hantar semua resit-resit ni semua kita hantar melalui email. Bila dapat email ni, tolong simpan, print, masuk dalam file income tax, simpanlah selama 7 tahun, supaya bila diaudit, kita boleh buktikan ini resit wakaf kita. Ini penting. Lagi satu kelebihan wakaf SMB ini ialah sebenarnya kita boleh juga meletakkan penama. Penama ni tujuan dia bila berlaku kematian kepada pewakaf, penyata tahunan ni kita hantar kepada penama tu pula. Contohlah saya berwakaf tapi saya nak sekiranya berlaku kematian nanti
anak saya pula tahu yang saya ada berwakaf, saya ada berwakaf, dan bila saya meninggal dunia dia pula akan terima penyata tu. Dia boleh tengok ke mana. Tujuan dia sebenarnya nak bagi tahu, bukan nak riak dan sebagainya. Tujuan dia supaya dia juga berminat untuk membuat wakaf selepas tu, kan? Itulah tujuannya. Jadi sebab itu ini saya rasa tidak ada di tempat-tempat lain. Buat masa ni saya tak pastilah. Saya rasa tak ada lagi agensi atau JLC mana-mana badan wakaf yang membuat seperti ini. Mana sekiranya pewakaf meninggal dunia, warisnya pula boleh dapat penyata dan boleh tengok ke mana wakaf itu disalurkan dan apakah dana-dana itu tadi di mana kita bangunkan untuk projek-projek wakaf. Dan mereka boleh tengok, ini wakaf daripada ayah saya, wakaf daripada nenek saya dan sebagainya. Mereka boleh tahu walaupun selepas kematian saya. Jadi itulah satu kelebihan saya rasa yang mungkin tidak ada di tempat lain. Biasanya kita wakaf habis itu je kan. Tetapi ini berterusan. Maknanya selagi hayat kita ada, kita boleh tengok ke mana duit itu disalurkan, ke mana digunakan, apakah gunaannya. Dan setelah kematian kita pun, waris kita boleh juga mendapat tahu ke mana berapa banyak dividen yang digunakan untuk tujuan wakaf dan juga ke mana duit itu disalurkan. Jadi ini satu serasa yang unik yang ada di wakaf SMB. Dan ini sebagaimana saya kata tadi, pengagihan kita di seluruh negara, bukan terhad kepada, walaupun kita mendapat pelantikan daripada Mutawali ini daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tetapi kita boleh mengagihkan kepada seluruh negara dan dalam sektor-sektor yang kita telah tentukan tadilah. Maksudnya walaupun kita tadi akaun itu adalah pemegang amanahnya adalah Majlis Agama Islam Persekutuan, tetapi kita ada satu jawatankuasa pemilih, jawatankuasa pemilihan projek di mana terdiri daripada orang SMB sendiri, SMB wakalah sendiri, wakil daripada Majlis Agama Islam Persekutuan ada dan juga wakil bebas. Mereka ni lah yang akan menentukan ke mana apakah projek-projek wakaf yang sesuai, yang sangat memerlukan, yang kita boleh untuk tujuan projek-projek wakaf tadi. Inilah satu kelebihan saya rasa yang kita dapat, berbeza dengan kemungkinan yang lain-lain itu. Setengah tu ada had-had yang mereka boleh gunakan, mereka dana wakaf ni. Tetapi untuk SMB wakalah, kita boleh mengagihkan ke seluruh negara, dan juga tidak tanpa mengira, tidak semestinya di institusi Muslim saja. Maknanya macam saya kata tadi, sektor kesihatan, sektor pendidikan yang merangkumi semua bangsa, agama dan etnik lah. Okey, ini sektor-sektor agihan yang kita kena pasti. Dari segi sektor pendidikan saya kata tadi, projek pendidikan, beli buku, peralatan pelajaran untuk pelajar miskin, bantuan pendidikan dan sebagainya lah. Kesihatan tadi, projek-projek sektor kesihatan seperti pembelian peralatan hospital, rawatan golongan tertentu, dan pemeriksaan komuniti ni sektor seperti bantuan membina rumah, keperluan asas untuk golongan memerlukan seperti ibu tunggal, fakir miskin dan sebagainya. Kulasan ni macam-macam, kita boleh bantu untuk macam bagi bantuan air bersih dan sebagainya lah. Okey, misi kemanusiaan, banjir dan sebagainya. Jadi dari segi pengagihan ke seluruh Malaysia ni, satu ialah kita juga telah mengenal pasti semada permohonan ini melalui satu Majlis Agama Islam Negeri sendiri. Semua
permohonan boleh dibuat nanti dengan Majlis Agama Islam Negeri, dan mereka Majlis Agama Islam Negeri akan hantar dengan kita, berhubung dengan kita. Ataupun institusi pengajian tinggi seperti universiti dan sebagainya, yang kita, tapi kita akan collaborate dengan sumber ni lah nanti. Sebab masa ni kita belum ada lagi dana yang besar. Sebab apa? Kita baru saja dilancarkan pada tahun lepas, sempat selesai 2 bulan saja. Jadi melalui dividen yang kita dapat pun tidak banyak. Jadi buat masa ni belum ada projek-projek besar yang kita boleh laksanakan. Jadi ini antara institusi yang kita kena pasti, institusi pengajian tinggi, NGO yang berdaftar, ataupun entiti individu, organisasi yang kita kena pasti. Dan pihak ini satu lagi yang saya rasa kelebihan yang ada di SMB Wakalah ialah di mana kami juga akan mengenal pasti tempat-tempat atau projek-projek tertentu. Kami sendiri akan mencari tempat-tempat yang tertentu untuk kita berwakaf, selain daripada yang melalui institusi tertentu tadi, sama ada Majlis Agama Islam, institusi pengajian tinggi, ataupun melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya lah, NGO yang berdaftar. Ini satu lagi saya rasa mungkin yang kita cuba berbeza dengan yang lain-lain lah. Okey, bagi nak apa hubung kaitnya tadi saya dah cakap tadi, pasal mengenai wakaf SMB ni ialah kita nak melengkapkan dari segi proses perancangan kewangan di SMB itu sendiri. Kalau kita lihat dari sejarahnya, mula-mula dulu tahun 81 SN dilancarkan, yang layak melabur dalam produk SN masa tu ialah yang berumur 18 tahun ke atas. Lepas tu bila DSB kita bagi 12 tahun, dan akhirnya sekarang ni lahir saja dah boleh dah melabur. Ibu bapa boleh buka akaun. Maknanya dari segi perancangan kewangan tu sendiri, ibu bapa dah boleh lahir saja anak-anak mereka dah boleh buka akaun untuk anak-anak mereka. Tapi duit ibu bapa lah masuk kan sebab ada anak ni. Tapi bagaimanapun bila anak lahir kadang ramai orang bersedekah, orang menderma, bagi duit dan sebagainya. Duit tu bolehlah buka akaun SMB, di produk SMB untuk mereka menyimpan tujuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini, ini boleh juga dijadikan satu instrumen ataupun akaun ini untuk tujuan perancangan pendidikan anak-anak ni. Bila mereka mencapai nak masuk universiti dan sebagainya, duit dah ada dah. Ini kalau kita mampu, kita boleh letak sekaligus. Kalau kita tak mampu, kita boleh tambah melalui sama ada potong gaji ataupun kita tambah bulan-bulan sedikit atau menggunakan auto labur SMB yang kita ada melalui portal ataupun apps yang kita sediakan. Boleh buat melalui auto labur, boleh buat menggunakan potong gaji kalau kita ada kerja dengan majikan yang berdaftar, boleh buat potong gaji. Ataupun kita boleh simpan sekaligus. Contohlah anak kita lahir saja, kita buka akaun untuk dia, dan katalah kita ada kemampuan masa tu, kita masuklah 10,000. Kalau mengikut Rule 72, 14 tahun, kalau 5% lah saja bahagian pendapatan kita, puratanya 5% tentu macam SP, 14 tahun dia akan jadi sekali ganda. Maknanya kalau dia berumur lahir saja dia masuk, umur dia 14 tahun atau 14 tahun lebih sikit, kalau 10,000 dah jadi 20,000. Masuk universiti umur 18 tahun atau 20 tahun, mungkin masa tu dah ada 25,000 dah dalam akaun dia. Kalau dia masuk universiti awam, mana dia dah boleh, tidak perlu lagi nak pinjam PTPTN dan sebagainya. Cukuplah untuk menampung. Saya rasa 20-30,000, nanti kita tambahlah lagi. Maksudnya itu kalau kita letak sekaligus tak ada buat apa-apa. Tetapi kalau kita tambah lagi dengan setiap bulan sebagainya, mungkin simpanan tu dah jadi sehingga 40 atau 50,000.
dan kalau dia masuk universiti awam, universiti swasta pun saya rasa kawan-kawannya dapat membantu untuk menampung perbelanjaan masa universiti. Ini proses perancangan. Ini SMB sediakan, PMB kita sediakan dari segi plan bagaimana kita nak mencapai menguruskan harta kita untuk dapat bahagia di dunia. Inilah kita sediakan produk-produk yang boleh sesuai dengan mengikut peringkat umur. Bila contohnya mereka dah bekerja dan sebagainya, mereka dah boleh simpan untuk kecemasan mereka, boleh gunakan juga produk-produk SMB. Sebab SMB ni produk kita, ada produk yang mana kita boleh keluarkan dengan serta-merta. Pergi kaunter boleh keluar, emergency boleh keluar, dan tidak ada limit sebenarnya. Kalau kita nak keluar di jabat SMB ataupun mana-mana, sebenarnya kita tidak ada had, boleh keluarkan untuk tujuan kecemasan. Contohnya untuk kalau kita ada duit lebih, kita untuk tujuan pelaburan, kita boleh tengok tahap risiko mana yang kita boleh ambil. Kita boleh melabur dalam produk-produk harga berubah. Boleh juga yang tengok tahap risiko kita dah yang kita sanggup ambil, peringkat umur kita, dan juga risiko berapa yang kita sanggup ambil. Kita boleh ambil produk-produk harga berubah dan sebagainya. Kita ada banyak. Dan kita juga boleh rancang simpanan untuk kesihatan kita. Kalau berlaku sakit dan sebagainya, kita boleh gunakan tabungan kita atau pelaburan kita dalam produk SMB ni untuk tujuan untuk kesihatan, untuk bayar sekiranya sakit dan sebagainya. Dan kita juga boleh rancang untuk jangka panjang, untuk persaraan. Kita boleh simpan. Ini semua channel-channel untuk kita menyimpan. Kita boleh kita sediakan begitu mudah. Pada saya lah, produk SMB ni kecil boleh, orang dewasa boleh, orang tua boleh, di mana-mana pun boleh. Sebab apa? Kita ada banyak ejen, kita ada banyak cawangan. Ejen kita ada lebih kurang 2,000 lebih, di mana mudahnya kita nak berurusan. Dan kita ada portal. Jabat SMB pun kita ada di setiap negeri, ada di lebih kurang 32 cawangan kita ada, di mana pelabur-pelabur ni boleh berurusan dengan jabat-jabat cawangan kita, dan juga melalui portal dan sebagainya. Ini satu proses perancangan kewangan yang SMB sediakan, sampai kita selagi kita ada hayat di dunia ni. Ini semua produk ada. Kita in fact kita dah melangkah satu tapak lagi, iaitu kita telah buat pewarisan pula. Kita sekiranya berlakulah kematian dan sebagainya, kita dah buat hibah, dah buat periksaan amanah, dan urusannya begitu mudah. Kalau hari ini kita datang menuntut, hari yang ke-22 dah selesai dah. Ini semua ni kita dah buat pewarisan untuk anak kita, untuk orang tersayang dan sebagainya. Tetapi untuk kita mana? Inilah maksudnya SMB sekarang ni telah melangkah satu tapak lagi ke hadapan, itu kita menyediakan wakaf SMB. Sebenarnya wakaf inilah sebenarnya untuk diri kita sendiri, berbanding yang lain-lain tadi yang kita simpan untuk anak kita, untuk mereka belajar dan sebagainya, mereka berjaya dalam pelajaran mereka, mereka dah habislah guna untuk mereka maknanya dari segi pendidikannya dah terjamin dan sebagainya. Kita pula bekerja, dan bila kita bekerja sebagainya, kita simpan, kita sakit, kita nak dapatkan pendapatannya lebih, dan masa depan kita semasa hayat kita, untuk bersara, untuk saraan kita dah buat dah zakat dan sebagainya. Kita jangan lupa, kita plan sekali dalam ni, dalam kita punya perancangan kewangan kita. Dan kita juga jangan lupa buat pewarisan, kita buat hibah, buat periksaan amanah, tujuan untuk bagi kepada orang-orang yang kita sayang, supaya memudahkan mereka untuk berurusan. Tidak perlu lagi nak berurusan ambil jangka masa yang panjang untuk mendapat surat kuasa. Ini semuanya untuk orang-orang yang kita sayang, untuk waris-waris kita, untuk diri kita di masa di dunia. Tetapi untuk diri kita selepas kematian kita mana? Inilah sebenarnya wakaf yang kita buatkan. Sebab apa? Sebagaimana tadi ada video awal-awal tadi pun kita dah dengar, dalam riwayat Muslim,
apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah dan wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, maknanya ilmu ajarkan, anak-anak soleh yang mendoakan, jadi wakaf SMB ni pula istimewanya, kita bukan wakaf untuk diri kita saja, kita boleh juga berwakaf untuk mak kita. Dulu mungkin ibu bapa kita tidak berkesempatan untuk berwakaf, sebab dulu zaman dulu nak wakaf kena ada tanah, kena ada rumah, tapi masa tu mungkin keluarga kita tak mampu nak wakaf tu, sebab mungkin kita dulu, ayah kita, mak kita dulu orang kampung, tidak mampu untuk mengeluarkan untuk tak ada tanah yang luas dan sebagainya untuk wakaf. Tetapi sekarang ni kalau kita dah ada kemampuan, apa salahnya kita wakafkan, niatkan wakaf untuk mereka. Sebab saya tengok sini ada anak soleh yang mendoakan. Saya dah rujuk, mendoakan ni sebenarnya rujuk kepada perbuatan kita. Maknanya anak soleh ni mewakafkan tu, maknanya kalau kita mewakafkan untuk ibu bapa kita, untuk orang-orang tersayang, contoh nenek kita dan sebagainya, adik-beradik kita, maknanya kita telah mendapat pahala. Selain pada itu, diharap pahala juga sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia. Maksud di sini, wakaf SMB ini bukanlah untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi kita boleh juga mewakafkan untuk orang-orang yang kita sayang tetapi telah meninggal dunia. Contohnya, saya kata tadi, ibu bapa kita, nenek kita, adik-beradik kita, yang mereka kemungkinan tidak berkesempatan untuk berwakaf masa itu. Tetapi sekarang ni kita dah ada kemampuan, ada lebihan, apa salahnya kita berwakaf bagi mewakafkan untuk mereka, dengan niatlah, dan insya-Allah kita pun dapat pahala, dan pahala itu juga mengalir kepada mereka yang telah tiada ni. Jadi saya rasa kita ambil kesempatan ini untuk bersama-sama berwakaf, semada untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang mungkin kita ingat kita masa tak sempat nak berbakti kepada mereka, dan inilah masanya untuk kita berwakaf untuk mereka. Jadi mudah je, wakaf dengan SME tak perlu nak bawa cash tu, cuma bawa kad penalan saja. Dah ada akaun, bawa kad penalan, pergi kaunter, boleh buat kaunter, dan kalau kata kita tak nak ada boleh ada berdaftar dengan portal atau app, kita boleh buat terus melalui portal atau app. Pejabat SMB buat masa ni kita belum ada lagi di ejen-ejen, ejen belum lagi boleh buat urus niaga wakaf ni, tetapi boleh buat di Jabat SMB. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan perempuan rasa susah nak datang Jabat SMB sebab uzur dan sebagainya, boleh telefon kami di Pejabat customer service ataupun pejabat-pejabat cawangan. InsyaAllah kami boleh datang untuk buat urusan wakaf ni di tempat tuan-tuan berada. Itu satu peluang, offer yang kami boleh bagilah. Maksudnya ada katalah yang uzur tak boleh nak datang, tapi syaratnya masih waras, masih sedar, dia nak wakaf, berniat nak wakaf juga, tapi nak datang tak boleh, tak mampu ataupun nak susah nak jalan, nak keluar sebagainya. Kalau berhampiran dengan pejabat SMB, insya-Allah kami boleh datang, buat bagi tahu, kami cuba datang untuk buat urusan wakaf ni di tempat tuan-tuan perempuan. Kalau katalah tak mampu datang naik kereta, nak duduk di luar pun boleh, insya-Allah. Datang parking di luar pejabat SMB, kami pergi ke tempat kereta tu, dan kita boleh buat urusan wakaf di situ, isi borang, dan kami uruskan di Jabat. Kalau kata kita ada app, ada boleh berdaftar dengan portal dan sebagainya, bolehlah buat melalui app atau portal, lebih mudah, lagi mudah je ni. Tapi cuma nak bagi tahu, hati-hati sikit, sebab kalau guna handphone ni tulisannya kecil. Kita nak wakaf 1,000, terwakaf 10,000. Jadi susahlah kita, sebab apa? Bagaimana yang saya kata tadi, wakaf kita ni adalah wakaf mu'abad. Wakaf, kalau kita dah wakaf tu, kita tak boleh nak tarik balik sebenarnya. Jadi kena hati-hati. Kalau nak gunakan
portal atau app, tengok betul-betul jumlah berapa yang kita nak wakafkan. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Saya nak kongsi maklumat. Masa kita nak bagi peluang juga untuk kita bagi yang bertanya soalan. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau yang itu nanti kita akan jawab kemudian lah, mana saya tak mampu untuk jawab. Okey, Tuan Moderator, saya serahkan balik pada Cik Zaki sebagai moderator untuk meneruskan program yang seterusnya. Okey, terima kasih Cik Muakkal. Data progresian kita pada pagi ini satu tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan perjalanan hidup kita bagi kita dapat mewakafkan sedikit apa yang kita miliki dalam unit amanah ESNB. Alright. Grup kita pertama daripada datangnya daripada Facebook. TDSB. Datangnya daripada saudara Muhammad Zaid Said. Mudah je soalannya, amanah sama berat. Okey, adakah ditanya adakah pelaburan pokok masih atas nama penyimpan wakaf selepas diwakafkan? Silakan Cik Muakkal. Okey, sebagaimana telah saya maklum tadi, bila kita mewakafkan, katalah kita mewakafkan 1,000 atau 10,000, tak kisah jumlahnya, minimumnya 1,000, kita yang itu sebenarnya kita telah pindahkan ke dalam akaun Majlis Agama Islam, dan tidak yang 1,000 itulah dikira itu bukan perawanan pokok sebenarnya. Perawanan pokok dalam SB masih, kalau dia masih dalam akaun dia lah, tetapi yang dipindahkan itu 1,000 itu adalah yang diwakafkan, dan wakaf itu yang 1,000 itu tidak akan diusik, tidak akan ni, dan pelabur sebenarnya pemegang unit tidak layak mendapat dividen daripada yang 1,000 tu dah, dan dia tidak ada hak kepada yang 1,000 tu dah. Sebab apa? Secara fizikalnya dia telah pindahkan unit 1,000 tu ke dalam akaun orang lain, ke dalam akaun Majlis Agama Islam Sultan. Contohlah, saya nak bagi kepada Encik Zaki RM1,000. Okey, saya keluarkan akaun SB saya, saya pindahkan dalam akaun Encik Zaki. So saya tak ada dah 1,000 tu, semua tu. Kalau Encik Zaki tak usik dividen tu, tak usik yang 1,000 tu, dividen yang akan datang, Cik Zaki lah yang akan dapat dividen tu seterusnya. Begitulah konsepnya, di mana bila kita pindahkan unit amanah kita ke dalam akaun Majlis Agama Islam Persekutuan, dan itu telah menjadi hak milik penuh Majlis Agama Islam Persekutuan, iaitu sebagai pemegang amanahnya, dan tapi Majlis Agama Islam tadi dia tidak boleh ambil pun duit yang 1,000 tu. Apa yang kita ambil cuma dividen dia sahaja. Dividen sahaja. Jadi sebenarnya dari segi perawanan pokok yang tu dah tak jadi isu dah sebenarnya. Tak ada dah sebenarnya kat kita. Memang kita dah pindah segala suruhan yang untuk wakaf di dalam Majlis Agama Islam. Okey. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Wah, ada lagi soalan dah apa ni Cik Muakkal juga daripada Facebook kita. Datang daripada saudara Fauzul Azam Aziz. Kata, Cik Muakkal, saya ni kurang faham sikit. Mungkin pasal bab pemotongan RM15 dari setiap pelabur. Adakah ditolak daripada dividen ataupun pokok? Contohnya lah kata dia, saya meletakkan sebanyak 1,000 minimum dan tidak top up sehinggalah meninggal. Silakan Cik Muakkal. Okey, yuran RM15 tu adalah daripada dividen yang terkumpul. Kita ambil kekumpul suruhannya, dan akan ditolak berdasarkan berapa jumlah individu yang ada masa itu, pewakaf yang ada dalam contohlah dividennya 100,000 saya kata tadi, sebab ada yang mewakafkan 10,000, 300,000 pun ada, 100,000, 20,000, ada yang mewakafkan 1,000, dan dividen, kata jumlah suruhan dividen tu 100,000 pada tahun berkenaan, Okey, jumlah yang nak ambil mudah, saya ambil 10 orang lah katakan yang mewakafkan masa tu dengan dividen 100,000 tadi. 100,000 tadi kita tolak dulu yuran pengurusan, itu 65% oleh SMB Wakalah, 5% oleh Majlis Agama Islam sebagai yuran mutawali, maknanya 11.5%. Maknanya 1,000 tadi tolak 11,000,
500 ya, itu yuran. Lepas tu tolak lagi RM15 seorang, ada 10 orang pewakaf, maknanya 150 ya, jadi 11,650. So baki itu 88,350, itulah yang digunakan untuk wakaf. Dia bukan kira individu ya. Kita dan tidak ambil daripada pokok pun. Yang wakaf 1,000 tu memang tidak akan diusik, tidak akan disentuh walaupun 1 sen ya. Dia akan kekal di sana 1,000 tu ya. Cuma daripada dividen tu nanti, dividen terkumpul, itulah yang akan ditolak yuran-yuran yang dinyatakan tadi. Okey, itu jawapan daripada Cik Wakaf dan daripada Fauzul. Okey, ada soalan yang ketiga datang daripada Adil sini. ASN, Cik Wakaf, ASN, kalau nak top up wang ni boleh ke? Dia tanya begitu. ASN nak top up, ASN tak ada limit. ASN tak ada limit. ASN boleh untuk amanah nasional ya, harga berubah ya, itu tidak ada had, boleh top up bila-bila. Yang terhad ialah harga yang ada limit, macam contoh SB, SB2 ya. Sebab itu kita buat masa inilah ya, kita tak boleh, kalau dia dah kata macam contoh saya bagi tadi, kalau dia baru masuk ya 200,000 sekali, dalam masa sama dia wakafkan semua tu, so dia memang tak boleh nak masuk balik lah ya. Sebab itu harga cuma SB dan SB2 sahaja yang ada had pelaburan, yang lain tak ada masalah. Berapa nak masuk pun dia nak tambah lepas tu boleh ya. Okey, itu jawapan. Okey Cik Wakaf, kita akan kembali balik pada Cik Wakaf kalau ada persoalan-persoalan yang bukan oleh para pendengar kita pada pagi ini. Kita sampai penghujung dan kita kembali pada Cik Wakaf. Terima kasih lagi. Cik Wakaf mungkin ada kata-kata perangsang, kata nasihat dan juga tips yang terbaik kepada pendengar kita berkaitan dengan wakaf. Silakan Cik Wakaf. Okey, terima kasih Encik Zaki ya. Okey, cuma pesanan saya sekiranya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari ingin berwakaf, berwakaflah dengan SMB Wakalah kerana SMB Wakalah menyediakan saya rasa dapat memenuhi matlamat ataupun niat saudara-saudari dari segi untuk mewakafkan untuk tujuan matlamat yang tertentu sebab kita dan kalau kita mampu berwakaf sekarang, wakaflah sekarang, jangan tunggu setelah kita tiada dengan mengharap orang lain untuk mewakaf untuk kita jadi buatlah sekarang. Itu saja saya rasa pesanan saya ya. Kalau nak berwakaf, wakaflah dengan SMB Wakalah dan juga dan buatlah sekarang, jangan tunggu setelah kita mengharapkan orang lain untuk mewakaf untuk kita. Sebab kalau kita sendiri tidak mahu membuat untuk diri kita, bagaimana kita nak mengharap orang lain untuk mewakafkan untuk kita nanti. Jadi itu saja. Terima kasih Cik Wakaf dan juga impaknya anda berwakaf bersama dengan Wakaf ESNB. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Wakaf untuk bersama kami dan kepada anda teruskan bersama dalam program setiap hari ya. Ini cukup menarik, tajuk yang cukup menarik tentang Wakaf SMB dan kami daripada SMB atas kekurangan yang berlaku sepanjang program menjalankan dan insya-Allah semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan anda di ujung minggu selamat bercuti, perdana bercuti, jaga SOP dan jaga diri anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.